A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih diberi ruang oleh Allah SWT untuk terus berada di bulan Ramadan, di kita kata detik-detik terakhir ataupun hari-hari terakhir Ramadan. Ramadan dah nak tinggalkan kita. Moga kita berjumpa lagi dengan Ramadan pada tahun hadapan, insya-Allah. Okey, hari ini dah hari yang ke-26 kita berpuasa. Terlalu cepat masa berlalu, tak sempat kita kata apa, maknanya terlalu laju lah, sekejap sahaja masa berlalu. Okey, hari ni ustazah kau boleh nak habiskan lah, nak habiskan. So kita maknanya sebelum raya ni, ustazah nak habiskan. Kau boleh hari ni, insya-Allah tak, yang hari ni tak berat sangat lah, macam yang 2 hari lepas agak berat, jadi ustazah tak boleh nak laju sangat. Okey. Hari ini kita nak bercakap tentang kaedah menyempurnakan minima suci. Okey, bukan semua keadaan kita boleh sempurnakan suci. Tu kita kena ingat, ya. Dia ada syarat dia juga. Okey. Jika jumlah suci, ada situasi di mana kita akan tengok kes-kes tertentu, jumlah suci belum mencapai minima suci. Mana dia mari darah, kemudian katalah 12 hari ke 10 hari ke 13 hari, lepas tu keluar balik darah. Okey. Jika jumlah suci belum mencapai minima suci, iaitu 15 hari. Sebab minima suci kita dah pegang 15 hari mengikut mazhab Syafi'i. Tetapi darah keluar kembali. Darah keluar kembali, maka perlu sempurnakan minima suci. Maka perlu sempurnakan minima suci. Jadi dalam keadaan ini ada 3 kaedah, ya, ada 3. Sebenarnya ada 4, ada 4. 3 tu dalam buku asal Ustaz Ustaz Mansur. Tu ustazah tengok teks Arab balik yang dalam kitab Ustaz juga. Ustazah tambah jadi 4, ada pendetailan sikit. Okey. Kaedah yang pertama iaitu di mana jumlah gabungan hari-hari darah pertama. Ingat istilah darah pertama, suci dan darah kedua. Dalam kita nak belajar sekarang ni, ustazah akan guna darah pertama, suci dan darah kedua. Itu tiga perkataan yang akan ustazah guna hari ni. Okey. Gabungan, kita kata contoh ustazah buat, tiga kita slot ataupun tiga fasa lah. Darah, suci, darah. Okey, darah pertama, suci, darah kedua. Okey, sepanjang ni. Okey, di mana darah keluar tu pada masa selepas suci. Okey, tapi suci tak cukup 15 hari, dan gabungan hari-hari suci dengan darah kedua, bila kita gabung pertama, kaedah pertama ni dia macam ni, kita gabung dulu darah pertama dengan hari suci, dia cukup 15 dan ke atas. Okey, 15 dan ke atas. Okey, bila kita campur hari haid yang pertama dengan ataupun darah yang pertama dengan suci, kita campur 15, jumlah dia 15, iaitu maksima haid ataupun lebih. Okey, kemudian kita campur pula suci dengan bilangan hari darah kedua. Okey. Dalam kaedah pertama ni tak melebihi 15 hari. Bila kita campur, dia tak melebihi pun, maknanya ngam-ngam lah. Campur darah pertama dengan suci pun ngam-ngam 15. Okey, campur suci dengan darah kedua pun ngam-ngam 15 hari. Okey, campur yang belah sini dengan
yang fasa pertama dengan kedua, iaitu darah pertama dengan kedua pun 15, suci dengan darah kedua pun, Ustazah sebut apa tadi? Darah pertama dengan suci pun 15, suci campur dengan darah kedua pun 15. Dua-dua 15. Okey. Jadi contoh dia Ustazah bagi. Darah pertama keluar 3 hari. Okey. Ustazah minta maaf tak sempat lagi Ustazah nak upload sebab Ustazah kena tengok betul-betul dulu supaya tak berlaku kesilapan. Jadi Ustazah nak tengok teliti, ada ejaan ke apa benda tertinggal ke, baru Ustazah akan bagi. Okey. Okey. Darah pertama 3 hari. Suci berikutnya, selepas tu dia suci selama 12 hari. Kemudian selepas suci 12 hari, mari balik darah, keluar balik darah berapa hari? 3 hari. Nampak tak? Kita campur darah pertama dengan 12 hari suci pun 15. Suci yang 12 tak dicampur dengan darah kedua pun 15. Okey, itu kaedah pertama. Okey, jadi macam mana untuk kaedah pertama ni? Iaitu haidnya adalah 3 hari yang pertama. Haidnya adalah 3 hari yang pertama. Mana darah pertama tu dikira haid, dan suci dengan 3 hari darah yang keluar selepas tu digabungkan menyempurnakan suci, menyempurnakan minima suci. Okey, menyempurnakan minima suci. Okey, macam mana? Macam mana berlaku begini? Bila masa kita nak putuskan mesti minima suci ni kita sempurnakan. Itu 15 hari. Apabila yang pertama, kaedah pertama, apabila kita campur hari haid pertama dengan suci cukup 15, dan juga dalam masa yang sama kita campur suci ni dengan hari-hari haid kedua cukup 15. Nampak? Jadi haidnya adalah yang darah pertama tadi 3 hari, 12 campur 3 tadi darah yang keluar 3 hari selepas suci tu digabungkan jadi hari-hari suci. Tapi darah tu kita tengah istihadah lah, tapi nak kiranya, nak cakapnya kita kena sempurnakan suci. Tapi 3 hari yang selepas suci mai darah tu kita namakan sebagai istihadah. Okey? Tu yang kita kena faham. Tapi di sini kita perlu gabungkan hari suci dengan hari haid yang 3 hari selepas tu mencukupkan 15 hari suci. Sebab itu kita namakan darah yang keluar pada tempoh minima suci tersebut adalah darah istihadah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita gabung kaedah kedua ni pula sama macam tadi. Darah pertama 3 hari, suci pun 12 hari, tapi darah kedua 4 hari. Tak di 3, ni 4 hari. Okey, darah kedua yang keluar selepas suci 12 hari tu 4 hari ataupun mungkin 5 hari. Yang penting tidak melepasi 15 hari. Okey? Ustazah ulang. Kaedah yang kedua ni, bila kita gabung haid pertama dengan suci cukup 15 hari ataupun lebih. Dia naknya mesti cukup 15 hari, itu yang kena. Kaedah menyempurnakan suci ini dia mesti apa? Haid yang pertama campur dengan suci mesti 15 hari ke atas. Sebab kalau kurang dia lain. Dia mesti, bila kita nak sempurnakan suci ini, syarat dia yang pertama ialah mesti gabungan darah pertama dengan hari suci 15 hari ke atas. Maksudnya dia mencapai maksima haid sekurang-kurangnya. Okey, dan contoh yang kaedah yang kedua ini, darah kedua tu bukan 3 hari tapi 4 hari. Okey, jadi bila kita campur
12 hari suci tadi, Ustazah bagi contoh, darah pertama 3 hari, suci 12 hari, darah kedua 4 hari. Jadi 3 campur 12, darah pertama 3, campur dengan 12, suci 15 kan? Okey, cukup syarat pertama. Kemudian apa dia? Kita gabungkan pula, campurkan pula suci dengan darah kedua. 12 campur 4 apa lagi? Berapa lagi? 16 kan? 16 hari. Jadi kita sempurnakan suci. Di sini kita boleh sempurnakan tempoh minyak suci 12 campur 3. 3 daripada 4 hari tu. 12 campur 3. Okey? Jadi cukuplah minima suci. Cukup 15 hari minima suci. Sehari lagi hok lebih tu? Sehari lagi. Satu hari hok berbaki ni. Satu hari ni macam mana? Satu hari berbaki. Jadi satu hari yang berbaki itu adalah haid kedua. Sebab tu kita kena faham bab ini. Bermakna, okey, kita masa mari darah, yang pertama tu kita tak solat, suci kita mandi. Okey, jadi kita mandi suci, kita tengok katalah kalau kita jenis yang tahu, kita kira 3 hari campur 12 hari dah maksimum haid, mari pula darah selepas pada hari suci tu, kita dah mandi tak ada, kita tetap kita kata ini hari yang masih dari dalam suci, jadi kita tetap solat. Okey, tapi kalau orang yang tak tahu, dia tak solat lah bila darah keluar, sedangkan dia tak boleh solat. Dan dia tak boleh solat tu berapa hari? Pada 1, 2, 3 masa hari darah keluar lepas suci dia 4 hari kan. Jadi hari pertama, hari kedua, ketiga dia tetap kena solat sebab dia akan menyempurnakan suci. Suci tak dia 12 hari, campur 1, 2, 3, 15 cukup. Minima suci. So hari yang terakhir tu dikira haid. Sekiranya cukup syarat dia lah. Apa dia syarat haid? Ustazah dah ajar dulu, cukup 24 jam. Okey, tak lebih 15 hari. Okey, jadi kita faham di sini hari terakhir itu daripada 4 hari yang keluar darah tadi adalah dikira haid kedua sebab dia sudah dipisahkan dengan 15 hari suci. Dikira haid kedua bila cukup syarat dia lah. Okey. Andai kata Ustazah bagi senario macam ni, okey, pada hari 3 hari tu darah berterusan keluar, okey, tapi pada hari terakhir keluar darah sekejap je, lepas tu berhenti. Dikira haid tak dikira haid. Sebab tu dia kata dengan apabila memenuhi syarat haid. Okey. Tapi kalau hari terakhir tu darah pun berterusan sehari penuh, cukup 24 jam, dinamakan haid. Sebab tu kita kena faham syarat-syarat kita belajar tu, kita kena faham. Okey. Bila tu bila berlaku gini, fikir tengok aspek ni. Jadi insya-Allah kita faham. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, okey, yang ketiga tetap juga gabungan hari pertama dan hari suci. Ustazah bawa contoh sama je. Untuk darah pertama per 3 hari, suci pun Ustazah bawa bagi contoh dalam ni 12 hari. Darah yang kedua tu je berbeza. Start daripada kaedah pertama, kedua, ketiga, darah yang kedua tu je berbeza. Kaedah pertama 3 hari, kaedah kedua 4 hari. Kaedah yang ketiga ni Ustaz bawa 20 hari pada darah yang kedua. Contoh dia 20 hari. Darah kedua keluar selepas 12 hari suci selama 20 hari. Okey? Di sini kita dapati darah kedua melebihi 15 hari. Okey, darah kedua melebihi 15 hari. Okey? Okey, bila kita gabung darah pertama dengan suci 15 hari, buat 3 campur 12. Tetap cukup syarat untuk gabungan kita kata
syarat menyempurnakan minima suci. Okey. Jadi cuma dalam kaedah yang ketiga ini, darah kedua melebihi 15 hari. Okey. Jadi macam mana? Jadi haid tadi kita kira yang haid darah yang pertama tadi kita kira sebagai haid yang pertama. Okey, kita kira haid yang pertama 3 hari tadi tu. Kemudian ada gap suci 12 hari kan? Kemudian keluar darah 20 hari. Jadi dalam situasi ini cukup syarat untuk kita sempurnakan suci, iaitu 12 campur tarik 3 hari daripada 20 hari itu. Tinggal lagi 17 hari kan? Kita ambil 3 hari untuk gabung dengan hari suci, cukup minima suci. So 3 hari keluar darah tu darah istihadah. Kita kena solat masa tu. Tapi hari yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, yang 17 hari baki lagi tadi tu 20 tolak 3 tu kita gabung dengan hari suci untuk sempurnakan suci. Di 17 hari baki tu macam mana? Di sini ulama kata 17 hari berbaki perlu mengikut sebab dia dah lebih 15 hari tu. Nak namakan haid macam mana? Kita tak boleh kata dia haid semuanya. Sebab haid maksimal dia 15 hari. Jadi dia dikatakan perlu mengikut kebiasaan haid dan sucinya. Dalam teks Arab dia tulis macam ni. Okey. Ustazah baca. Siapa yang faham Arab lah. Okey. Ra'at daman yasluhu haidan. Dia tengok darah yang yasluh haidan, yang kita kata punya ciri-ciri haid. Bi anzada ala yaumin. Ciri-ciri apa dia? Dia lebih daripada 1 hari. Zada ala yaumin wala walailah. Wa naqasa'an khamsata asyar. Tak lebih daripada 15 hari. Itu kurang daripada thumma naqa'an. Kemudian diikuti selepasnya naqa'. Okey. Duna khamsata asyar. Kurang daripada 15 hari. Darah memenuhi ciri haid, iaitu melebihi yauman walailah, tapi tak lebih 15 hari, 15 malam. Kemudian diikuti dengan suci, apa dia? Duna khamsah. Kurang daripada duna khamsah asyar, kurang 15 hari. Lakin tetapi lawijtama'a ma'adami, okey, zada alaihi. Lawijtama'a mana kalau kita campur darah tadi tu dengan suci, zada alaiha melebihi 15 hari, 15 malam. Thumma daman jadi di sini kemudian lepas pada tu keluar darah. Fal awwalu, darah pertama tadi haidun, dikira haid. Wa ma yukammilu tuhra, dan apa yang menyempurnakan suci. 12 hari tadi kan contoh Ustazah bagi. Wa ma yukammilu tuhra minal aidi damun fasadin. Dia sebut sini damun fasad. Itu pun nama istihadah. Dan apa yang menyempurnakan 12 hak suci tadi tu damun fasad, damun fasadin, darah fasad ataupun darah istihadah. Wazaidu haidun, yang lebih daripadanya. Tadi Ustazah bagi 20 kan, Ustazah kata 3 tarik campur dengan hari suci jadi 15 hari minima suci. 17 lebih, kata wazaidu 17 hari contoh Ustazah bagi tadi, haidun bisyartihi malam yujawiz aktsarahu. Okey, sorry. Yang ni belum sampai yang kes. Yang ni kes yang kedua, sorry. Wazaidu haidun bi syartihi ma lam yujawiz aktsaruhu. Dia kata yang lebih daripada yang kita campur dengan baki suci tadi, dia kata dikira haid. Contoh kaedah kedua yang Ustazah bagi 4 tadi. Haidun dikira haid bi syartihi, dengan syarat-syarat haid. Ma lam yujawiz aktsarahu, selagi mana dia tidak melebihi makna maksima haid. Wa illa, sini yang ketiga Ustazah nak sebut. Wa illa, yakni sekiranya dia melebihi 15 hari. Yang sekarang kita duk cerita ni berbaki 17 hari, melebihi 15 hari. Okey, dia kata apa? Fatakhuzul mubtadi'atu ghairul mumayyizati. Mana di sini kita kalau orang yang mubtadi'ah dan ghair mumayyizah, kalau dia tu mubtadi'ah
ghair mumayyizah min awwali zaidi yauman wa lailah. Jadi kita kata di sini haid bagi mubtadi'ah yang ghair mumayyizah itu adalah 1 hari sahaja. Tadi daripada 17 hari itu kita kira 1 hari adalah haid. Bakinya berapa hari? 16 hari adalah istihadah. Okey? Sampailah sehingga seterusnya melengkap 30 hari. Okay, tadi dia ada 16 campur baki sehingga keseluruhannya adalah 29 hari suci, 1 hari haid sahaja. Itu bagi mubtadi'ah. Yang kita nak cakap sekarang ni kita dalam muqtadah, sebab kita cakap dalam bab muqtadah macam mana. Orang muqtadah pula macam mana? Okey. Wal muqtadatu adatuha haidan wa tuhran. Orang yang sudah ada kebiasaan haid, dia 17 hari tadi tu lah, dia perlu ikut suci dan haid dia. Haid dia berapa hari, suci berapa hari. Jadi dia kena ikut kebiasaan dia. Sebab tu Ustazah tambah berdasarkan teks Arab ini, Ustazah tambah kaedah yang ketiga ini. Kalau tengok dalam kitab Ustaz Mansur, dia cuma bagi kaedah A, B dan C. Ustazah bagi kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3 dan 4 berdasarkan apa yang penerangan dalam kitab Ustazah tambah sikit. Okey. Faham jadi untuk yang kaedah ketiga ni kita nampak darah kedua tu banyak sangat keluar. Apabila kita campur dengan suci memang melebihi kita kata 15 hari, malah setelah dicampur dengan suci tu baki darah lagi yang dah ditolak untuk sempurnakan suci 15 hari tu masih lebih 15 hari. Jadi yang lebih itu, darah kedua yang lebih 15 hari tersebut hendaklah mengikut adat dan juga sucinya sebelum ini. Suci dan haidnya sebelum ini. Okey, yang seterusnya. Okey. Seterusnya slide yang seterusnya. Ustazah nak sebut, tak masuk lagi kaedah ni. Kata untuk kaedah pertama, kedua dan ketiga. Apa dia syarat dia? Syarat dia untuk sebab kenapa kaedah pertama, kedua, ketiga? Kaedah pertama, kedua dan ketiga ini kita gabungkan suci. Kita sempurnakan suci. 12 hari tadi kita kena korek daripada ataupun kita ambil daripada haid kedua yang keluar tu. Bilangan hari. Okey. Untuk mencukupkan 15 hari minima suci. Okey, jadi apa syarat yang pertama? Gabungan hari darah pertama dan hari suci tak kurang daripada 15 hari. Ingat, tak kurang. Kalau contoh tadi 3 campur 10, itu tak ber, dah keluar daripada kaedah sempurnakan suci. Kalau Ustazah bagi contoh darah pertama 3 hari, suci 10 hari. 3 campur 10 baru 13 hari. Dah tak memenuhi syarat ini. Bila tak penuh syarat, bermakna kita tak boleh sempurnakan suci. Faham Jadi syarat dia yang pertama, gabungan hari darah pertama dan hari-hari suci tak kurang daripada 15 hari. Dan syarat yang kedua, darah pertama bersambung dengan hari suci. Maknanya lepas darah pertama tu diikuti dengan suci. Okey, diikuti dengan suci, mana dia bersambung dengan suci. Okey. Jika tidak bersambung, itu berterusan. Contohnya Ustazah bagi darah pertama 3 hari, lepas tu nakak 1 hari. Darah kedua 1 hari, lepas tu nakak 12 hari, lepas tu keluar darah ketiga 7 hari. Nampak tak? Darah pertama tu tak bersambung dengan hari-hari suci, hari-hari suci. Jadi yang senario yang Ustazah bagi sekarang ni, darah pertama tak bersambung dengan hari-hari suci sebab dia ada darah pertama, lepas tu nakak 1 hari, kemudian keluar pula darah darah kedua 1 hari, baru ada nakak 12 hari, kemudian diikuti dengan darah ketiga 7 hari. Jadi di sini ada khilaf.
Sini ada khilaf. Pandangan muktamadnya macam mana? Kes ini, kes yang Ustaz sebut tadi, darah, nakak, darah, nakak, darah. Okey. Kes ini dia kata kembali kepada jenis-jenis muqtadah. Jenis-jenis istihadah bagi muqtadah. Kita cerita sekarang ni, kalau orang tu dah ada kebiasaan haid, tiba-tiba berlaku macam ni. Okey. Kalau dia tu muqtadah, ikut istihadah muqtadah lah. Kalau dia mubtadi'ah, ikut kaedah yang telah kita belajar lah. Okey. Masuk dalam kategori mana? Okey, masuk dalam kategori mana? Kita dah belajar semua. Kalau sama warna, kalau ada tamyiz, cukup tak tersyarat tamyiz. Jadi kita berhukum berdasarkan pada apa yang telah kita belajar. Itu mengikut qaul mu'tamad. Maknanya tengok kategori mana istihadah muqtadah ni. Satu pandangan lain pula dia kata kita sempurnakan suci. Dia kata macam ni. Darah pertama nakak, darah kedua dia kata satu pandangan lain dia sebut sambungan sempurnakan suci 12 hari, nakak yang 12 hari tu dengan sebahagian hari darah ketiga tu bagi mencukupkan minimal suci. Darah ketiga tadi tu, darah terakhir tadi tu adalah selama 7 hari, dia 12 campur 3 baki lagi 4. Jadi 4 itu adalah haid berikutnya. Okey? Haid berikutnya. Okey. Okey. Dan kaedah yang keempat. Okey? Kita habis 1, 2, 3. Yang keempat. Yang keempat ni kita tak sempurnakan suci. 1, 2, 3 kita sempurnakan suci. Minima suci. Kita sempurnakan minima suci. Kita dah belajar minima suci 15 hari. Okey. Kaedah yang keempat ini melibatkan gabungan hari-hari darah pertama dan hari suci kurang daripada 15 hari. Tadi 1, 2, 3 semua 15 hari cukup ataupun lebih. Sebab tu kita kena sempurnakan suci. Okey, ada 2 syarat tadi. Okey. Dalam situasi ini, penentuan haid dan istihadah bergantung pada sifat-sifat darah. Dalam situasi di mana darah pertama dengan hari-hari suci selepasnya tak cukup 15 hari sekurang-kurangnya, maka apa dia? Dia kata penentuan haid dan istihadah bergantung pada sifat-sifat darah. Yang pertama, darah pertama kuat dan darah kedua lemah. Ustazah bagi contoh, 3 hari darah hitam, suci 10 hari, kemudian keluar darah merah 5 hari. Okey? Darah pertama hitam kuat, darah kedua merah. Jadi, yang mana satu haidnya? Haidnya adalah darah hitam. Bila kita kata haidnya adalah darah hitam, bermakna kaedah tamyiz. Bila kita menghukumkan darah kuat adalah haid, dikira sebagai kita menggunakan kaedah tamyiz. Nampak tak? Kita tak sempurnakan suci 10 hari tadi. Kalau kita akan, sebelum kita belajar, kita pasti 10 hari kita campur 5 hari hak merah tu kan. Kita kata apa? Semuanya adalah sempurna. Kita tak sempurnakan hari-hari suci, tapi kita memutuskan kesan dia sama je. Okey, kita tengok 3 hari pertama dikira haid dan 5 hari selepas tu dikira istihadah. Dikira istihadah. Okey? Kalau ustazah tambah pula, katalah darah merah tu mari 7 hari. Macam mana? Kita pakailah kaedah tadi. Okey? 10 hari dia tetap, kita kata maknanya di sini kita 10 hari 5 hari. Kalau dia lebih 10 campur 5, kita tahu minima suci antara orang yang minima suci antara 2 darah haid adalah 15 hari. Maknanya kita tetap akan kira
5 hari itu istihadah. Kalau ada baki lagi darah, bermakna darah yang keluar selepas tu dikira haid. Okey, dikira haid. Okey, haid berikutnya lah. Okey. Yang kedua, darah pertama lemah. Lemah, suci, kuat. Okey, lemah, suci, kuat. Lemah datang 3 hari, suci datang 10 hari, kuat datang 5 hari. Yang mana satu? Yang mana satu haid? Yang mana satu istihadah? Darah pertama yang mana? Merah tadi tu darah lemah. Okey, 3 hari. Itu istihadah. Suci lah. Dan darah hitam yang datang selepas suci itu dikira sebagai haid. Okey? Dikira sebagai haid. Kita tak sempurnakan suci 10 hari tu dengan 5 hari darah hitam tu. Nampak tak? Kita tak akan sempurnakan hari suci dengan hari haid selepasnya. Sebab dikira sebagai haid, darah hitam. Di sini kita guna kaedah tamyiz. Faham tak? Di sini, kes ini Ustazah ulang. Contoh dia, Ustazah bagi contoh. Darah merah 3 hari, suci 10 hari, darah hitam hari 5 hari. Okey, di sini kita tak sempurnakan minimal suci 10 hari. Okey, kita kata 5 hari itu adalah darah haid. Kalau katalah mari haid 10 hari, kita tak akan putus, maknanya salah kalau kita putuskan suci 10 hari, kita campur dengan 5 hari darah hitam, gabung jadi sempurnakan sebagai minimal haid, hak baki haid. Salah. Dia tetap bermula daripada keluar je darah hitam itu dikira sebagai haid. Sebabnya apa? Sebab untuk syarat penyempurnaan, kita kata minimal suci, dia mesti darah pertama campur dengan suci 15 hari ke atas. Tak cukup syarat ni tak boleh. Tu kena ingat syarat. Okey? Dan yang ketiga, darah pertama dan kedua sama-sama kuat, maka ketetapan, ataupun sama-sama lemah, maka ketetapan haid mengikut kebiasaan haid yang lepas. Contoh, 3 hari hitam suci 10 hari, mari pula 5 hari hitam. Adakah kita akan sempurnakan 10 campur 5? Tidak. Kenapa Ustazah? Sebab 3 haid pertama, darah pertama 3 hari, bila campur dengan suci 10 hari, baru 13 hari. Tak cukup syarat pertama. Tak cukup syarat pertama. Bila tak cukup, bermakna kita tak boleh gabung 10 hari itu dengan, maknanya kita tidak boleh sempurnakan minimal suci 10 campur 5 darah hitam selepas dia. Tak boleh. Dah lari kaedah. Jadi, macam mana Ustazah? So, haid dia hak mana mengikut adat dia sebelumnya. Mengikut adat dia sebelum ini. Okey? Kita andaikan adat dia 5 hari. Andaikan 5 hari. Jadi, haid dia hak 5 hari itulah. Hak sebelum tu adalah 3 hari pertama tu bukan haid, istihadah. Begitulah seterusnya. Okey? Dah habis dah lah. Kita nak masuk nifas. Okey? Setengah jam lagi Ustazah nak habiskan tajuk nifas. Boleh ya? Jadi kita kena ingat. Mudah je. Ingat je syarat tadi. Bila kita gabungkan darah pertama dengan syarat yang pertama, gabungan darah pertama dan suci, tak kurang daripada ataupun kita kata kita campur darah pertama dengan suci, mesti tak kurang daripada 15 hari. Maksudnya mesti 15 hari ke atas. Itu syarat pertama. Syarat kedua, dia bersambung terus dengan darah pertama bersambung dengan suci. Okey. Okey, seterusnya kita masuk bab nifas. Okey.
Dalam nota yang Ustazah bagi tu, Ustazah berperasan tadi bila tengok balik ada typo. Ustazah duduk baik-baik kita tinggal. Okey. Kita tengok definisi nifas dari sudut bahasa dia wiladah. Dari segi istilah syarak, istilah syarak ni Ustazah tersalah tadi, dalam yang asal tersilap sikit. Ustazah tulis yang asal darah yang keluar daripada rahim perempuan setelah kosong rahim janin. Macam tu terus. Patutnya ayat dia macam ni. Darah, di sudut istilah darah nifas ialah darah yang keluar daripada rahim perempuan setelah kosong rahim. Bukan kosong perut. Sebelum ni Ustazah tersebut kosong perut. Kosong rahim. Perut kosong tak apa, tak ada makanan. Rahim tu yang penting kosong. Rahim kosong. Kosong daripada apa? Daripada janin. Maknanya dia beranak lah. Okey. Ataupun kosong daripada ketulan darah iaitu alaqah ataupun ketulan daging iaitu mudghah. Iaitu dia gugur. Dan darah itu keluar sebelum berlalu 15 hari selepas bersalin. Ingat, ini syarat penting. Tak apa nanti Ustazah terang. Yang penting, keyword utama darah nifas, darah itu keluar setelah rahim kosong. Bukan perut kosong. Perasaan ada kuliah yang berapa tahu Ustazah perut kosong. Sebut maksud Ustazahnya rahim. Tapi perut kosong tu tempat makanan. Rahim ya. Rahim. Rahim mesti kosong. Bermakna kalau anak belum keluar sepenuhnya keluar. Kalau gugur ni kadang dia keluar separuh tangan dia lagi dalam. Kadang dia dah atau ada benda lagi, ada baki lagi. Belum lagi dinamakan sebagai darah nifas. Mesti kosong. Maksudnya zero. Okey? Sama ada kosong daripada janin ataupun alaqah iaitu gugur. Tak ada beranak. Sama ada kerana beranak ataupun kerana gugur. Dan gugur itu pada peringkat alaqah ataupun mudghah. Bukan nutfah. Okey? Dan ia keluar sebelum berlalunya 15 hari. Maksudnya kalau lepas beranak 15 hari ada gap suci baru keluar darah. Itu bukan nifas, itu haid. Jika cukup syaratnya. Dia mesti sebelum 15. Okey? Okey, kita tengok ada dalam nota tu, kalau siapa yang tengok nota yang Ustazah bagi, ada gambar janin. Yang ni sangat penting ya. Yang ni Ustazah dah bincang dengan doktor juga ni. Janin-janin ni cantik. Janin ni paling paling berguna untuk kita. Ustazah ni nak buat hukum, nak menentukan kat mana alaqah, kat mana mudghah. Okey. Kita tengok tu dia ada image pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Image pertama, kedua, ketiga. Kemudian seterusnya yang ketujuh, yang ke-8. Jadi sebab dia kecil sangat kan. Sebab dia nak muatkan tu. Okey. Kalau kita tengok pada image pertama titik, kedua titik, ketiga titik, ketujuh pun titik lagi. Okey. Sampai image yang ke-8 yang Ustazah buat bulatan tu, nampak tak dia sudah ada bentuk. Di situ usianya 17 hingga 19 hari. Dan Ustazah setelah berbincang dengan doktor perubatan lah. Ustazah kata ini adalah permulaan alaqah. Bermakna 17 kita 2 minggu 14 hari kan. Mana kalau dah sampai 3 minggu. Okey, bila dah masuk maknanya minggu yang ketiga tu, okey, dia dah mula nak masuk alaqah, permulaan alaqah. Kalau gugur di peringkat ini, doktor kata bila kita pergi cek biasa berapa usia kandungan ni dah 2 bulan. 2 bulan tu maknanya dah lebih daripada peringkat alaqah. Dia dah masuk peringkat mudghah. Okey? Ni penting. Kita tengok pada image yang ke-12. Yang ada ekor kat bawah tu. Yang sudah mula membentuk. Itu daging. Daging dia mula membentuk anggota. Okey? Okey, dalam selama mana tu? Sehingga hari ke 26 hari
apa ni 23 hingga 26 hari tu masih lagi alaqah. Sampai pada imej yang ke-12 tu dia keluar ekor tu pada hari ke-26 hingga hari 30, maknanya sebulan. Sebulan sudah masuk jadi mudghah. Kalau gugur bulan kedua, ketiga, keempat, memang dah confirm darah selepas tu adalah nifas. Kita kena tahu ya, peringkat alaqah ke, peringkat mudghah ke, nutfah. Kalau nutfah tak apa. Tapi kita biasanya jarang pergi, tak perasan pun peringkat nutfah ni. Bila-bila pergi tengok tu, bila kita rasa dah tak sedap, bila dah mudghah. Tengok-tengok 2 bulan, tengok-tengok 3 bulan. Okey? Kadang-kadang keguguran, kita tak tahu kita mengandung. Tiba-tiba gugur. Kita tak pernah cek doktor pun. Tiba-tiba gugur. Doktor kata, dia tengok pada kadang-kadang tidak ada rupa pun. Doktor kata ni gugur ni. Mungkin keluar ketulan darah dan sebagainya. Jadi kita kena perhati bila berlaku begini. Ketulan darah ke ketulan daging. Kalau ketulan darah maknanya peringkat alaqah. Dan kadang-kadang bayi tu doktor kata usia dah 2 bulan pergi-pergi tengok janin tak menjadi. Bila tak membentuk dia tidak akan jadi bentuk-bentuk begini. Okey? Okey. Itu dari sudut image ya. Yang penting Ustazah nak cakap, darah nifas ni bila kita sudah kosong rahim kita daripada anak ataupun daripada ketulan darah alaqah ataupun ketulan daging mudghah, dikira darah haid kalau dia keluar sebelum mencapai 15 hari daripada tarikh beranak ataupun tarikh gugur. Okey. Syarat-syarat darah nifas, yang pertama darah keluar selepas rahim kosong. Yang syarat kedua, darah keluar sebelum berlalunya 15 hari, 15 malam selepas melahirkan anak atau gugur rahim kosong. Maksudnya, kalau hari ke-16 baru tubik darah, bermakna darah yang keluar itu adalah haid jika cukup syarat-syaratnya. Syarat yang ketiga, jika darah pertama dan darah kedua dalam tempoh maksimal nifas, iaitu 60 hari, tidak diselangi naqah ataupun suci selama 15 hari, 15 malam. Maksudnya apa? Lepas ni Ustazah terang. Yang penting dia nak cakap, kita beranak, keluar darah. Lepas tu ada gap. Gapnya, bukan, iaitu tidak lebih daripada 15 hari. Katalah gapnya ataupun naqahnya, keluar darah 10 hari, lepas tu naqah 10 hari. Keluar pula darah lepas tu. Darah kedua tu masih lagi ni nifas. Okey? Tu maksud dia nak royak sini. Dan syarat yang keempat, darah tak melebihi maksimal nifas itu 60 hari. Okey, peringatan ya. Dalam Ustazah kata dalam nota tu pun ada kesilapan Ustazah tulis, okey? Ada sikit silap. Yang betulnya macam ni ya. Darah yang keluar semasa sakit hendak beranak. Sebelum ni Ustazah tulis darah yang keluar sakit nak beranak dan atau yang keluar serentak dinamakan damu talak. Tak. Yang betulnya macam ni. Darah yang keluar semasa sakit hendak beranak yang dikenali sebagai damu talak atau yang keluar serentak semasa lahir anak tu darah yang sakit nak beranak. Duk mari ngak contraction contraction tu maju tak sebut construction kan. Masa contraction berlaku masa tu mari ngak betul. Masa contraction tu, dan juga darah yang keluar masa beranak itu bukan darah nifas. Tak dikira lagi sebagai darah nifas. Okey? Itu panggil darah wiladah. Okey? Peringatan kedua, kalau darah tersebut Ustazah sebut di sini, melainkan jika darah tersebut bersambung dengan haid sebelumnya. Maksudnya begini. Dalam qaul ataupun pandangan yang mengatakan orang yang mengandung jika darah dia keluar cukup syarat haid dikira haid. Katalah dia keluar haid seminggu sebelum dia sakit nak beranak. Okey, seminggu sebelum ataupun beberapa hari sebelum dia sakit nak beranak.
keluar darah haid. Cukup syarat haid. Kemudian dia sakit nak beranak, darah keluar. Bersambung kan? Okey, bersambung. Jadi, ini dikira bila bersambung dengan haid sebelum, yang tu juga dinamakan haid. Yang tak dikatakan haid ataupun nifas apabila tak ada haid sebelum tu, dia sakit keluar darah tu ketika dia sakit nak beranak. Masa tu baru keluar. Bukan ada haid sebelumnya. Kalau ada haid sebelumnya dan bersambung dengan darah yang keluar masa sakit ni, dikira darah ini darah haid. Lepas tu kalau beranak kemudian sambung darah nifas, bermakna haid ini bersambung dengan nifas. Okey, tu kena faham sebab nanti ustazah nak bincang tentang maknanya kita kata minima suci antara haid dan nifas. Ya, minima suci antara haid dan nifas. Okey. Maka keseluruhan darah tadi dinamakan darah haid berdasarkan pandangan yang mengatakan perempuan yang mengandung juga dikira haid bila cukup syarat-syaratnya. Perempuan yang mengandung yang didatangi dengan haid. Okey. Situasi keluar haid selepas bersalin. Kita tengok ya. Tiga keadaan darah yang keluar selepas bersalin. Okey, kita tengok ya. Yang pertama, situasi pertama, darah terus keluar selepas bersalin. Jadi darah ini dinamakan darah nifas. Situasi kedua, darah tidak terus keluar. Lepas dia beranak, darah tak keluar. Katalah 5 hari tak keluar. Hari ke-6 baru keluar. Dia wajib mandi tak dia tu? Mandi apa? Wiladah. Okey. Hari ke-6 hari darah. Darah apa tu? Darah nifas. Sebab apa? Baru 5 hari. Tadi syarat tadi. Tak melebihi 15 hari. Okey, tak melepasi 15 hari. Senario yang ketiga, darah tidak terus keluar selepas bersalin tetapi berlalu 15 hari. Beranak 15 hari suci. 15 hari suci. Baru hari ke-16 darah keluar. Darah yang keluar ini adalah darah haid, bukan nifas. Ustazah, kan belum melepasi 60 hari. Betul, belum melepasi maksima nifas, tetapi sebab dia ada gap 15 hari. Maka darah yang keluar selepas 15 hari suci daripada tarikh beranak ataupun tarikh gugur dinamakan sebagai darah haid jika cukup syarat-syaratnya. Sentiasa ingat, jika cukup syarat-syaratnya. Okey? Syaratnya apa? Dinamakan tak kurang 24 jam, tak lebih 15 hari. Anda faham Okey. Seterusnya. Okey, bila bercakap dalam tempoh nifas ni, kita berlaku nakak, dia ada dua situasi nakak dalam masa tempoh nifas. Nakak yang kurang daripada 15 hari, nakak selama 15 hari ataupun lebih. Kurang 15 hari ataupun 15 hari ke atas. Okey? Macam mana? Kita tengok contoh ya. Nakak dalam tempoh nifas itu kurang daripada 15 hari. Slide 115 ya. Sekarang ni nakak kurang daripada 15 hari. Tarikh contohnya 21 hingga 2 hingga 17 Mac keluar darah selepas bersalin. Darah ni dinamakan darah nifas. Jadi berapa hari keluar darah masa tu? 16 hari. Pada 18 hingga 21 Mac tak ada darah keluar. Cek kat dalam bersih suci, maka dia nakak. Berapa lama? 4 hari. 4 campur 16 dah 20 hari. Okey? Kemudian pada 22 Mac hingga 30 April, mari balik darah, keluar balik darah. Darah ini darah ni nifas. Sebab apa? Nakak tadi baru 4 hari. Okey? Dia kaedah dia gini. Sekiranya
nakak itu berlaku dalam tempoh 60 hari. Mana? Bukan, masih within 60 days. Masih dalam tempoh 60 hari. Dan gap antara dua darah tersebut. Dua darah tersebut, Ustazah tak sebut nifas. Gap antara dua darah tersebut. Darah pertama, darah kedua, tak melebihi 15 hari. Itu 14 hari ke bawah. Maka darah kedua yang keluar itu dinamakan sebagai darah nifas. Okey? Darah nifas. Okey, ni contoh orang 15 hari. Dan perlu ingat, okay, kalau selepas itu melepasi, kalau ada darah lagi keluar, bermakna dia berlaku istihadah. Lepas 30 tu 1 bulan keluar darah, bermaknanya dia berlaku istihadah. Perempuan bernifas yang berlaku istihadah, dan hukumnya kembali balik bab istihadah yang kita telah bincang. Kalau dia mubtadi'ah lah, kalau dia muqtadah lah dia. Okey, Ustazah tak buat pendetailan, tapi refer pada bab istihadah yang berkaitan dengan haid. Sama je. Okey, kemudian kes nakak dalam tempoh nifas yang mana melebihi 15 hari. Contoh dia 1 hingga 20 Mac keluar darah lepas dia bersalin. Hukumnya dinamakan darah tu darah apa? Darah nifas. Keluar selama mana? Iaitu selama 20 hari. Lepas beranak, keluar darah 20 hari. Tetapi pada 21 Mac hingga 6 April, darah tak keluar. Bersih. Cek kat dalam, ambil kapas. Memang bersih. Suci bersih. Dia wajib mandi. Okey, hukum orang perempuan ni, bila nampak darah berhenti. Bila tak ada darah, wajib mandi. Dia pun mandi. Kenapa wajib mandi? Sebab belum pasti darah akan keluar lagi. Al-aslu al-adam. Asal orang perempuan ni tak ada darah. Jadi dia kena, tak ada darah itu ataupun berhenti darah itu lebih kuat. Sebab tu dia wajib mandi. Bila tak nampak darah. Jadi masa ni, dia suci nama mana tu? 21 hingga 6 April. Lebih daripada 15 hari suci dia. Nampak tak? Gap daripada 15 hari. Kita nampak lebih pada 15 hari. Kiralah 21 Mac hingga 6 April. Berapa hari? Lebih 15 daripada 15 hari. Kemudian pada 7 April keluar darah balik. Darah ni darah apa? Darah haid, bukan darah nifas. Okey? Darah haid, bukan darah nifas. Walaupun belum melepasi 60 hari maksimal nifas. Tapi sebab ada gap 20 campur, katalah 20 campur 15, 30 apa. Katalah kita kata 21 lebih kurang dalam 17 hari. 17 hari. 21 campur 17, 37. Baru 37 hari daripada mula beranak. Tak melepasi lagi 60 hari. Bukan kerana tak melepasi 60 hari itu pun kita hukum semua nifas. Kenapa kita perlu bezakan nifas dan haid? Sebab masing-masing mempunyai hukum yang berbeza. Terutama bukan dari sudut hukum tak boleh solat. Semua masa darah haid nifas pun tak solat, tak puasa, tak boleh solat. Tetapi tempoh minimal, tempoh maksimal, tempoh berbeza. Faham ya? Kita kena faham. Ada gangguan call kalau terputus kejap tadi. Okey, jadi kita tengok dalam kes ini, oleh kerana ada apa ni? Ada pemisah tu. 20 hari keluar darah daripada beranak. Gap selama 17 hari, keluar darah lepas tu. Darah yang keluar selepas 17 hari suci adalah darah haid. Walaupun masih dalam tempoh 60 hari daripada tarikh beranak. Okay, keyword penting dia, kalau 15 hari je gap ke atas, darah kedua yang keluar itu adalah darah haid. Okay, bukan darah nifas. Okay, peringatan. Sekiranya nifas sudah cukup 60 hari dan ada nakak walaupun sekejap, kemudian keluar darah, maka darah selepas nakak yang lahzah itu
dia anggap haid jika cukup syarat-syaratnya. Maksud Ustazah, tadi kita bincang gap antara dalam tempoh 60 hari. Syarat dia untuk kita iktibar, untuk kita kira darah kedua sebagai darah nifas, masih lagi darah nifas, sekiranya suci itu 14 hari ke bawah. Kalau suci itu 15 hari ke atas, bermakna darah kedua adalah darah haid. Okey, itu yang kita kena faham. Tetapi sekarang ni dia maksima nifas dialami. Maksima nifas dialami. Kemudian dia lepas pada cukup 60 hari tu ada suci. Sekejap je dia pergi cek, dia semua memang suci, memang betul suci. Tak berapa minit ataupun selepas tu tengok keluar darah. Sudah memadai untuk mengatakan bahawa darah yang keluar itu adalah haid. Darah yang kedua itu adalah darah yang keluar selepas tempoh sekejap lahzah, setelah tamatnya maksima haid, kita kira sebagai haid. Tapi kalau bersambung, tidak ada pemisah langsung, bermakna nifas 60 hari maksima, sekiranya tidak dengan haid berikutnya, dia mesti ada suci, boleh bersambung. Sebab kalau nifas 60 hari terus bersambung darah, bermakna dia alami istihadah. Bukan kita nak kata darah yang lepas daripada 60 hari itu sebagai haid, tidak. Dia mesti ada gap pemisah selama sekurang-kurangnya sekejap. Mesti ada gap. Tempoh suci, mesti ada tempoh suci antara nifas dan juga haid. Berbeza dengan haid dan nifas, tak disyaratkan suci. Sebab nifas itu dia ada gap dia tersendiri, itu dengan beranaknya ataupun dengan gugurnya perempuan apabila kosong rahim dia. Itu gap dia antara haid, kita kata dia tak perlu kepada suci. Sebab yang memisahkan haid dengan orang yang mengandung yang ditatangi haid, yang kita hukum haid mengikut satu pandangan, dengan nifas adalah dengan keluarnya anak ataupun dengan gugurnya apabila kosong rahim. Okey. Okay, seterusnya tempoh nifas iaitu minima dia sedetik. Okey. Sedetik walaupun hanya setitik. Okey. Dan tempoh maksimum dia 60 hari dan tempoh kebiasaan dia adalah 40 hari. Dan kalau berlaku istihadah, boleh rujuk kes yang kita bincang sebelum ini. Okey, seterusnya Ustazah nak sebut tentang hukum berkaitan alaqah dan mudghah. Tadi Ustazah sebut kita akan hukum darah yang keluar itu bila rahim tu daripada janin ataupun kosong daripada, mana berlaku keguguran. Tadi kosong daripada janin maksudnya dia beranak, ataupun dia kosong rahim dia kerana keguguran, iaitu keguguran berlaku peringkat alaqah dan juga mudghah. Okey, dan hukum alaqah dan mudghah ni ada hukum tersendiri. Okey, alaqah tu merujuk pada apa? Iaitu darah yang terbentuk daripada air mani. Dan jika gugur pada peringkat alaqah ini, dia wajib mandi. Kalau peringkat nutfah tak wajib mandi, sebab dia bukan nifas. Kenapa peringkat alaqah ni wajib mandi? Kalau lepas dia gugur tu darah tak keluar, lepas kita kata alaqah keluar, darah tak ada pun, jadi terputus Ustazah ke terputus tempat lain? Harap-harap yang bukan saya yang terputus ya. Syahlam clear tak? Sebab Ustazah Rakaya dekat Sarawak mengatakan terputus. Ustazah Rakaya Sabah ke Sarawak, lupa dah saya. Okey. Jadi bila gugur peringkat alaqah wajib mandi, sebab kalau dia tengah berpuasa pun puasa dia batal. Okey, alhamdulillah. Okey, mana lain Ustazah lah tu. Saya risau lain saya terputus. Okey. Dan darah yang keluar selepas gugur adalah darah nifas. Itu hukum dia. Darah yang keluar selepas gugur peringkat alaqah adalah darah nifas. Sebab tu dia wajib mandi. Sebab tu puasa dia batal.
Okey. Dan dia tak boleh solat. Manakala mudghah pula ialah ketulan daging kecil yang terbentuk daripada alaqah yang sebesar kunyahan. Tu. Okey, dia bentuk macam tu. Jika gugur di peringkat mudghah, Ustazah sebut tadi kan, mudghah tu bermula Sarawak Ustazah. Okey. Mudghah itu adalah peringkat bila dah sebulan ke atas. Okey? Mudghah. Apa hukum dia? Wajib mandi. Okey, dia wajib mandi. Wajib mandi tu kalau kita kata dia memang wajib mandi, bukan maknanya bila gugur wajib mandi. Kalau ada darah tak bolehlah mandi lagi. Wajib mandi mana? Untuk mengangkat hadas besar. Puasa dia juga batal. Darah yang keluar dinamakan sebagai darah nifas. Kalau tak ada darah keluar, mana dia wajib dia mandi wiladah lah. Okey? Dia mandi wiladah. Kalau ada darah keluar lepas gugur, darah nifas. Dan bagi perempuan yang beriddah, apabila dia gugur peringkat mudghah, iddah dia berakhir sama seperti orang beranak. Okey? Kita kena clear. Ini bagi perempuan beriddah, dia kena jelas sebab dia sudah diintibah, maknanya sudah istibra', dikira sudah rahimnya bebas daripada janin bila gugur di peringkat mudghah. Ini kita nak kena tahu, kita kena faham, kena tahu. Nak cakap pada orang tanya kita, Ustazah, iddah saya habis tak lagi? Saya gugur peringkat apa? Jadi kita kena tahu hukum hakam ini. Okey, terutama ustazah. Okey. Seterusnya ustazah lebih sikit hari ni sebab ustazah nak habis hari ni. Sikit je lagi. Hukum berkaitan waktu nakak, okey? Jika ada selang masa nakak antara selepas bersalin dengan masa darah nifas yang keluar kemudiannya, ustazah bagi contoh tadi, ustazah terang dah. Beranak kosong 5 hari, lepas tu keluar darah. Jadi apa dia? Waktu ini dikira suci dan wajib mandi wiladah, solat dan puasa. Dia tak boleh tunggu apa darah dok keluar lagi ni. Tak boleh. Hukum dia, bila darah tak keluar, dia wajib mandi. Mandi apa tu? Wiladah. Kat sini yang wajib mandi wiladahnya. Kalau nak contoh clear tentang mandi wiladah, macam ni lah kes dia. Tapi jarang, tak ada, jarang orang berlaku. Biasa lepas ada darah biasanya lah. Tapi bila ulama bincang, mana ada kes yang berlaku macam lah. Orang tak ada haid, ada orang setahun sekali haid, macam-macam Allah jadikan. Okey? Tapi nak ceritanya, kalau orang tu beranak nakak, kemudian lepas tu mari darah ni darah nifas, tapi masa nakaknya dia wajib mandi tu. Wajib mandi apa? Mandi wiladah. Puasa, solat semua kalau bulan puasa lah ya. Mampu melakukannya, masa tu kadang-kadang orang teruk. Dia tengok pada orang ada setengah segar lepas beranak, segar molek boleh jalan molek ada. Ada orang jenis dorok mepeh dari bangun asuh. Okey, jadi kalau dia tak mampu melakukan masa tu, ialah bila dah dibius kan, contohnya memang tertidur, letak je kepala terlena, tak sempat nak solat mak waktu, sempat solat pun memang baru niat terlena. Itu orang yang masih dalam bius. Jadi dia apabila suci daripada nifas. Okey, seterusnya permulaan hari ustazah nak sebut nak habis dah ni. Permulaan 60 hari bermula daripada hari kita beranak. Walaupun darah kita nak kira 60 hari maksimal haid tu, kira daripada mula beranak. Tetapi permulaan nifas bermula hari keluar darah. Contohnya, dia beranak 1 hari bulan. 2 hingga 7 hari bulan, dok keluar darah. Tapi nak kira 60 hari tu, start dah daripada 1 hari bulan tu. Okey? Kemudian nak kira berapa hari dia nifas tu bermula pada katalah hari ke-8 keluar darah. Start daripada ni baru kita kira berapa hari nifas dia tu. Kenapa nak kena kira hari nifas, Ustazah? Sebab kita nak kalau bulan puasa, kita nak kira berapa hari kena ganti puasa. Okey?
Tapi kalau dia telajak sampai katalah dia ada gap, katalah gap 14 hari suci, lepas tu baru mari darah. Ustazah kata tadi, selagi mana bukan 15 hari ke atas, darah keluar berikutnya adalah darah istihadah. Darah nifas. Katalah dia pergi sampai ke satu tahap, kita tengok kalau kira daripada tarikh beranak ni dah hari 60 dah. Okey? Jadi kita bukan kira daripada hari mula haid tadi tu, mula keluar darah tu untuk kira maksimal 60 hari. Okey? Okey? Kita kena faham. Okey? Jadi itu sahaja yang ustazah nak berkongsi. Jadi ustazah sudah bagi semua ilmu. InsyaAllah moga-moga muslimin dan muslimat yang bersama ustazah, walaupun tak sempat ikut secara live, boleh tengok rakaman, dan slide tambahan tu ustazah akan bagi insya-Allah daripada yang terdahulu. Pun mungkin ustazah gabungkan semua sekali, ustazah bagi slide yang baru, jadi senang, tak terpecah. Ustazah baiki dulu, masukkan slide tambahan dalam slide yang asal, dan ustazah bagi sekali lagi slide yang terkini. Jadi senang tengok satu slide saja. Bila nak mengaji tak payah pusing sana sini. Jadi insya-Allah ustazah doakan moga semua dapat manfaat daripada ilmu ini dan dapat memahami dengan baik. Kita sama-sama baca doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahil alamin. Okey, selamat menyambut hari raya. Maaf zahir batin pada ustazah kalau ada salah silap. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh mesej ustazah. Cuma ustazah biasalah lambat sikit nak menjawab, kadang-kadang tak sempat masa. Okey, insya-Allah kita moga kita doa sama-sama moga COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala